الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar, penonton yang dikasihi, yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan juga banyak kita katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Terima kasih kepada Allah Ta'ala dengan taufiknya, hidayahnya, rahmatnya dapat kita bersama lagi dalam ruangan kita pada hari ini. Maka alhamdulillah, minta maaf dengan masa yang lewat kerana ada sikit kerja di Terseban. Agak kata adalah penonton yang sedang-sedang ikut ruangan kita pada hari Jumaat ini selepas solat asar, maka minta maaf insya-Allah di atas kelewatan saya. Maka alhamdulillah, kita akan sambung pengajian kita pada hari ini, iaitu kita sedia-sedia ngaji kitab, sebuah kitab, iaitu kitab Riyadhus Salihin, yang mana pada hari ini adalah kali yang kedua ataupun perjumpaan yang kedua yang kita akan sambung lagi akan kitab ini, yang mana pada hari ini kita akan bermula masuk isi kandungan yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu dulu kita dah kecek, dah dengar, dah kenal siapakah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, akan lahir dia, kedatangan dia, keluarga dia, pengajian dia, hidup dia, ibadat dia, zuhud dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kematian dia ataupun kitab-kitab dia sebagai harta yang dia telah mewarisi kepada umat Islam seluruhnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, harta dia, maraduk dia yang dia tinggal kepada, bukan hanya kepada keluarga dia sahaja, tetapi kita boleh dikatakan, boleh dipanggil, boleh dirayak, kata boleh rayak dengan sepenuh mulut kita kitab-kitab yang dia tulis semasa dia 44 tahun yang dia hidup dalam dunia ini. Dan sama ada kitab kita sebut dah minggu dulu, seperti kitab Arba'in An-Nawawi, yang kitab 40 hadis Imam Nawawi, sisip hadis Imam Nawawi yang kita telah belajar sebelum daripada ini secara tamat habis dia 42 hadis.
43 ataupun 44 halaqah yang kita dah huraikan, dah ngaji bersama, ataupun kitab yang sedang-sedang kita duk ngaji sekarang lah ni. Kitab-kitab yang kita sedang nak mula ngaji, dan juga pada hari ini adalah kali yang kedua, rongai yang kedua, dan juga adalah kali yang pertama yang kita akan masuk isi padanya, iaitu kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kitab Riyadhus Salihin kita dah royak dah minggu dulu. Riyadhus Salihin maksud apa? Raudah maknanya kata kebun ataupun syurga. As-Salihin iaitu orang juh, orang yang soleh ramai-ramai itu, iaitu syurga, kebun ataupun syurga bagi orang yang baik, orang yang juruh min kalami Sayyidil Mursalin, daripada perkataan sebaik-baik ataupun ketua kepada para rasul, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kitab di antara kitab yang termasyhur, terkenal, iaitu kitab Al-Adhkar. Kitab Azkar bagi Al-Imam An-Nawawi juga. Ini semuanya di dalam bidang hadis ataupun ilmu hadis. Satu lagi kitab yang Imam Nawawi tulis mengenai dengan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim. Kitab Minhaj yang syarah hadis semua yang ada padanya kitab Sahih Muslim. Berapa ribu hadis yang berada di dalam kitab Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mari hurai ataupun mari syarah dengan secara lengkap, dan juga menjadi sebuah kitab yang hebat, menjadi sebuah kitab yang jadi kerojokan yang penting bagi umat Islam. Bagi umat Islam. Dan juga kitab lain lagi selain daripada kitab hadis, kitab ini yang kita sebut nama, iaitu kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kitab fiqh. Kita dah sebut. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kitab hadis yang ulama tulis, kita kena kenal cara-cara kitab hadis yang ulama tulis tu balas mana, untuk kita kenal manhaj, cara tulis bagi ulama dia tulis kitab balas mana, iaitu banyak segi, banyak bab, banyak cara yang ulama tulis ataupun karya sebuah kitab hadis. Dan juga cara yang Al-Imam An-Nawawi tulis kitab pun adalah salah satu cara juga yang kita akan dengar. Tetapi ada beberapa ulama dia karya kitab hadis, dia tertib riap-riang hadis. Nabi SAW ni orang panggil kata cara masanid, cara tertib pasal masanid. Pasal mana cara tertib pasal al-masanid? Iaitu tertib dia ni tak ada turut tajuk dak. Tertib dia, kan riang dia ini adalah turut nama sahabat. Turut nama sahabat. Setengah masanid ataupun setengah kitab musnad ni dia mula dengan sahabat yang huruf alif, ba, ta, jim hingga sampai ya, ataupun hingga sampai ya akhir lah, huruf yang akhir sekali. Sahabat seorang mana yang nama dia mulai dengan huruf alif tak depan, mula. Misalnya kata Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah, yang nama sahabat Abu Hurairah seorang ni, kita tengok kata hadis jadi yang ngapa semua. Misalnya tuai kitab musnad namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad ngapa semua hadis yang adalah hadis daripada Abu Hurairah sahabat Nabi ni. Wapa hadis semua, mari tak patullah, hipung. Tak kira tajuk supa ke tak supa, beza bala mana, tak patullah. Habis itu apabila kita nak pergi tengok kitab hadis yang susunnya dia ataupun tertib dia, kan riang dia itu mengenai ikut nama sahabat ataupun musnad ataupun masanid, kena pergi tengok saraban dia. Oh, nama sahabat seorang ni. Kita tahu kata hadis ni adalah hadis Abu Hurairah. Tengok nama Abu Hurairah duk mana? Pergi. Abu Hurairah kita tengok, oh hadis dia, jumpa semua hadis Abu Hurairah situ. Hadis Anas duk sini, duk tepat belakang. Sama juga setengah ulama dia tulis kitab hadis ataupun susunnya hadis, hipung hadis dia ini dengan secara letak tajuk. Tajuk orang panggil kata tajuk yang orang panggil kata tajuk biasa mana? Yang banyak. Tajuk yang bukan bahagian yang sama ataupun orang panggil kata banyak tajuk seperti kitab Sahih Bukhari ataupun kitab Sahih Muslim. Ada padanya kitab sakut dengan wahyu,
adanya kitab sakut dengan ilmu, adanya kitab yang sakut dengan kitab tauhid ataupun kitab iman, kitab sakut dengan iman, adanya kitab sakut dengan semaya, adanya kitab sakut dengan zakat, haji, jual beli, kelebihan sahabat ataupun kelebihan Madinah ataupun kelebihan bab yang banyak mari pun. Orang panggil kata kitab yang susun mengikut tajuk masing-masing. Ada tajuk yang biasa dan juga ada yang tajuk sakut dengan orang panggil kata fiqh. Fiqh ni mana apa? Fiqh ni sakut dengan ibadat perbuatan harian kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang panggil kata fiqh. Hak ni nak kata seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ni banyak-banyak tajuk dalam satu buah kitab. Dan juga beberapa kitab yang orang panggil kata cara tertib dia itu susunnya dia itu turut tajuk mengenai dengan bab fiqh. Mulai dengan wak kebersihan, wak cuci. Selepas daripada itu mula dengan bab semaya, selepas daripada itu puasa, zakat dan juga haji, jual beli, orang panggil fiqh, bab fiqh belaka. Tak ada lah orang panggil kata sakut dengan kelebihan sahabat, sakut dengan akidah, tak ada. Semua sakut dengan perbuatan kan ketam kita, sama ada orang panggil kata dari segi ibadat ataupun dari segi muamalat seperti jual beli, pinjam, gadai, semua itu orang panggil kata muamalat. Dan juga ataupun bunuh balas mana itu orang panggil jinayat. Balas tu. Tetapi kitab yang bersama dengan kita sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, iaitu kitab yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fipung semua. Fipung semua perintah kamsang Allah Taala. Kita tengok semua kata Nabi SAW sebut dalam hadis mana yang dia itu ataupun isi dalam hadis itu sakut dengan perintah Allah Taala, kamsang. Suruh arah daripada Allah Taala. Allah Taala suruh benar ni, Imam Nawawi urip pun dalam kitab ni. Ataupun al-manhiyat, larangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok kata larangnya. Mana dalam hadis mana yang Nabi kata jangan buat gitu, jangan buat ganing, mari susung dalam kitab ni. Ataupun sakut dengan makruhat. Sakut dengan makruhat. Gapo? Kita tengok makruh benar yang sakut dengan makruh, gapo kata kita tengok. Ataupun sakut dengan mustahabat, benar sunat. Sunat dibuatkan, tak ada wajib, tak ada makruh. Sunat buat boleh pahala, tak buat apa. Mari susung. Dan juga sakut dengan fadailul a'mal, kelebihan amalan. Wak ganing boleh pahala gini, wak ganing boleh pahala gini, wak gini boleh pahala gini, wak ganing boleh pahala gini. Ataupun buat gini dosa dia balah ni balah ni. Orang panggil kata fadailul a'mal, kelebihan amalan. Kelebihan amalan. Tu nak tunjuk kata Islam ataupun Al-Imam An-Nawawi sebut di antara hadis-hadis. Dan juga muqaddimah, mulai dengan muqaddimah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita kena tahu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga ulama lain-lain apabila dia tulis kitab, dia ada muqaddimah dia. Orang panggil tabot 6. Mulai nak masuk isi ada muqaddimah. Dan juga muqaddimah inilah sangat penting. Kerana apa? Kerana tujuan yang penulis orang yang tulis kitab ini, yang ayat kata dia tulis kitab ni buat apa? Tujuan gapo? Dia sebut di sini muqaddimah ni. Tapi hari ni ramai-ramai kita ni mudah-mudah apabila baca surat pun melakah tak baca mukaddimah. Tak gerti apa nama yang penulis ataupun tuai kepada kitab dia royak cara susun dia, cara tertib dia, tujuan asasi dia, buat apa dia tulis kitab ini, dia susun kitab ini, kita tak faham. Selalu pergi baca isi, mula tak faham selalu, mula balik, mula gapo belaka. Dengan sebab itu Al-Imam An-Nawawi mula mukaddimah bismillahirrahmanirrahim, mula dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh nak orang panggil kata menamakan keberkatan kepada kitab yang dia tulis ini. Mulai dengan bismillah. Mulai dengan bismillah. Alhamdulillahi wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Mula panjang mukaddimah dia sehingga akhir sekali dia kata amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Wari ayat ni mula-mula sekali Al-Imam An-Nawawi muqaddimah dia wari dengan ayat ini. Subhanallah. Dia ayat kata wari dengan ayat ini tujuan gapo sedang pendengar. Cerprasong arai. Tujuan gapo
yang Imam Nawawi selepas daripada muqaddimah bismillah dan juga at-tahmid kepada Allah Taala, puji kepada Allah Taala, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du, wari dengan ayat ni selalu dah. Di sini nak ayat kata Al-Imam An-Nawawi nak ayat asasi, tujuan asas kita sebagai hamba Allah Taala, manusia yang Allah Taala jadikan ataupun ciptakan kita dalam dunia ini adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Imam Nawawi kata ni cerak, ayat ni cerak. Nyata kata Allah Taala ayat cerak kata tujuan manusia diciptakan, dijadikan untuk mereka hidup dalam dunia ini, tujuannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lain. Maka wajib, patutnya kita kena sungguh pentingnya kepada ibadat kepada Allah SWT. Kena sungguh. Bukan kata Allah Ta'ala jadi kita untuk kita ibadat, apabila kita mari duduk dalam dunia ini, kita tak peduli, kita tak sungguh ibadat, kita pergi sungguh benda lain. Benda yang bukan tujuan asal yang Allah Ta'ala jadikan kita dalam dunia ini. Ini salah. Salah. Kerana tujuan ibadat. Mari, mudah-mudahan kata Allah Ta'ala ayat kata, hei manusia, hei anak cucu ada, mung mari duduk dalam dunia ini kena ibadat kepada aku, liya'buduni, kena ibadat kepada aku. Tapi bila kita mari duduk dalam dunia ini, kita lupa Allah Subhanahu taala, lupa ibadat kepada Allah Taala, tak suka sembahyang, tak suka puasa, tak suka berzikir, membaca Quran, taat kepada Allah Taala, lupa tujuan asasi. Subhanallah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ni banyak tak? Banyak. Sebab apa? Tak faham asas. Tak faham tujuan. Tuhan kita Allah Ta'ala, Tuhan Allah Ta'ala yang cipta kita jadi kita. Tapi kadang-kadang kita duduk dalam dunia ini, kita lupa Tuhan kita. Apabila kita lupa Tuhan kita Allah SWT, kita lupa tujuan asasi yang Allah Ta'ala jadi kita. Puca ya, tonhead dia mari dari mana? Mari daripada kita ni mula lupa Allah SWT. Apabila lupa Allah SWT, kita lupa ataupun tak tahu apanya tujuan kita hidup dalam dunia ini. Apabila kita tak faham tujuan asasi kita hidup dalam dunia ini, kita buat rata redeng, buat ikut nak buat hawa nafsu kita, nak gatu buat gatu, nak gani buat gani. Subhanallah. Ni Imam Nawawi mai royak cerak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Imam Nawawi kata cerak kata Allah Taala jadi kamu hai manusia untuk beribadat. Maka patutlah kamu ini kena sungguh-sungguh beribadat kepada Allah Taala. Dan juga yang ketiga, kena usaha melarikan diri daripada hiasan dunia, tipuan dunia. Orang panggil kata al-i'radu an hududid dunya bizihadah. Kena duduk dunia ni sekadar panggil kata sekadar mampu saja ya. Duduk dalam dunia ini dengan cara az-zuhdu. Macam mana az-zuhdu? Hak mana az-zuhdu ni? Syekhul Islam Ibn Taimiyah biasa ta'rif. Makna dia zahid sebenar makna apa? Iaitu duduk dalam dunia ini guna pakai cari benda yang boleh beri manfaat kita kepada hari akhirat saja. Benda yang tak beri manfaat kepada kita pada hari kiamat, kacau duk cari, tak usah. Zuhud. Tak usah kacau. Allahu Akbar. Imam Nawawi ayat kita kepada kita balas mana? Kerana dunia ini dunia yang sementara, cuakra. Fa innaha darun nafad la mahalla ikhlaq. Bukan tempat yang kita nak duduk semua panjang dah, tak segi, tak se orang panggil kata tak se cak lok cak yang lok ni dah. Kita duduk dunia ini cuakra sementara, kita akan pergi kepada dar yang sebenar, iaitu darul akhirah, darul hisab. Darul akhirah, tempat yang kita akan abadi, iaitu akhirat. Akan kira banci kita buat baik, kita boleh gani. Di sana tak ada mati. Dunia ni mati sedang pendengar. Dunia ni mati sementara sahaja. Kacau balas mana? Habis tu Imam Nawawi kata, ingat, khabar kamu hidup dalam dunia ini sementara, maka peliharalah, sungguh-sungguhlah kamu ibadat, rajin ibadat kepada Allah Ta'ala. Jangan lalai. Jangan kena tipu di dunia. Wikabar kata kamu adalah hamba Allah Ta'ala, dijadikan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falihadha kana al-aiqadh min ahliha hum al-ubbad. Allahu Akbar. Habis itu orang yang paling bijaksana kali, Imam Nawawi kata dalam mukaddimah dia, hari ni masa cukup tak cukup, kau kira lah. Dan masuk hadis yang pertama ataupun tidak, kita mula dengan mukaddimah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kerana saya rasanya isi nihai yang Imam Nawawi sebutnya dalam mukaddimah ini, Allah sangat boleh nak bangkit kita daripada kelalaian ataupun tidur.
Hari ni kita duduk dalam dunia ini, kita lalai. Kita lupa Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala yang kata, manusia ataupun hamba dia seorang mana yang hidup dalam dunia ini lupa Allah Ta'ala, bukan dia lupa Allah Ta'ala, dia lupa dia sendiri. Kerana Allah Ta'ala kata, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi seperti orang yang terlupa Allah Ta'ala, bahkan dia tak lupa Allah Ta'ala kali, dia lupa dia sendiri, tubuh dia sendiri. Hari ini manusia mana-mana, orang mana-mana yang dia pada hari ini duduk dengan lupa Allah Ta'ala, lalai daripada ibadat kepada Allah Subhanahu Ta'ala atau ingati kepada Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala dilupakan, tapi dia sendiri dilupa oleh tubuh dia sendiri. Kerana kita buat kebaikan itu tak kembali kepada orang lain, melainkan kepada tuan dia sendiri, kita. Kita buat baik, kebaikan itu kembali kepada kita. Kita buat jahat, kejahatan itu kembali kepada kita. Dengan sebab itu Allah Ta'ala tak lagi apa. Allah Ta'ala tak lagi apa. Nak hanya saya beribadat kepada dia. Kerana Allah Ta'ala kata, ayat tadi kata pada mana? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah Ta'ala tak say. Tak say nak ifak menggajin kerja, hipun duit banyak. Ada duit banyak nak orang bidiku. Tak say minta asal. Ibadat saya. Sama ada ibadat dengan semaya, puasa, sedekah. Tak kata ya. Ataupun fak kamu nak makanan kepada aku supaya Tuhan lain dah. Tak makanan daripada Tuhan fak dia tu. Tuhan tak say. Allah Ta'ala tak say macam itu. Allah Ta'ala nak saya kepada kita untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dengan sebab itu orang yang paling cergas sekali. Orang yang paling cergas sekali, orang yang paling aiqaz. Aiqaz ni mana kata bangun semua, tak ada nera, tak ada lalai, tak ada cedera, orang panggil kata. Mai plera. Iaitu orang yang ubad, suka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Dan juga orang yang paling bijaksana sekali. Konti calat mak tisut nekan cai ciwit elok dunia ni ke az-zuhad, orang yang somata, cai ciwit yang somata. Gapo somata, gapo zahid, kita dah ayat mana tadi. Hidup dalam dunia ini pilih benda yang bermanfaat kepada tubuh dia sendiri, lebih-lebih lagi pada hari kiamat. Pilih. Ataupun misalnya kata duit yang dia boleh banyak, dia kaca kerja hingga boleh duit banyak, ada duit zakat banyak, dia bayar zakat, dia duit anak yatim, dia tolong kepada orang miskin. Hak ni cari duit untuk faedah hai prayut kap tueng newan kiamat, hari akhirat tak apa. Tapi bimiannya biasa duk cari, duk mutar, duk pening, duk mabuk dengan dunia. Tetapi kadang-kadang benar yang usaha cari pada dunia itu tak ada manfaat gapo langsung kepada dia pada hari kiamat nanti, waliyadzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Dengan sebab itu Allah Ta'ala sebut kata, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu dhukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله أكبر. Ayat yang Allah Ta'ala sebut kata dunia ini sementara sahaja, apabila boleh, apabila dapat benar rezeki daripada Allah Ta'ala, wikhabar kata itu daripada Allah Ta'ala. Guna we dipekdah, jangan menjadi sebab wak we kita lalai ataupun kena tipu pada hidup dia, pada hidup kita dalam dunia ini. Dan juga salah satu syair yang dia sebut di sini kata, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Allah comelnya, nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Allahu Akbar. Syair ini comel, dia kata pada mana sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ni ada hamba dia yang cidik. Inna lillah ibadan futana. Bagi Allah Ta'ala ni ada hamba, golongan hamba ni fatan. Fatan ni mana kata cidik, calat. Calat. Fak dia calat pada mana? Talaqud dunya wa khaful fitana. Cerah dengan dunia ini. Tak pada, tak sungguh mana dengan dunia. Duk sekadar mereka kata sementara. Tak ada kata pukmat, tak ada kata gantung sangat dengan dunia, tapi hanya hidup dalam dunia ini sekadar untuk beribadat kepada Allah Ta'ala ataupun cari benda yang bermanfaat kepada dia pada hari kiamat nanti,
mereka itu sanggup nak tolak ataupun nak cerah orang panggil kata, nak hitamkan ia kabel dunia laka kering kuota fitnah bertosap lalu dunia takut. Takut mana kata usaha cari jalan lari lah. Nazaru fiha falamma alimu, tengok kepada dunia, buat tahu dah kata dunia ini bukan hidup yang lama ataupun hidup yang kita nak duduk dengan secara abadi. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Lalu cari jalan, tahu dah kata dunia ni sementara, cokraw. Buat bala mana? Cari jalan untuk nak amalkan dengan amal yang soleh, untuk jadi pau, untuk jadi sufun, untuk jadi ria yang boleh nak bawa dia selamat daripada fitnah kejahatan dalam dunia ini, pergi kepada hari akhirat nanti. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار. Bahawa tahu dah kata cara Allah ataupun tujuan yang Allah Ta'ala jadikan kita dalam dunia ni untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan juga tahu dah kata pasti kita sungguh ibadat kepada Allah Ta'ala, dan juga tahu dah kata dunia ini tipu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tahu dah kata dunia ini tipu, maka pastilah kita kena cari jalan tengah sentang yang paling baik sekali, mazhabul akhyar, tempat orang panggil tu neutang ti akhyar, ti dia ti sud dalam dunia ini. Jalan banyak. Seperti mana Abdullah bin Mas'ud biasa cerita, hadis kata Nabi ni ambil orang panggil tu khata, panggil tu laksen, ambil satu benda ni kitsen dan atas pasir, jalan betul, dan juga tepi yak banyak. Ini jalan hadha sabil, ini jalan pergi kepada Allah Ta'ala, jalan yang sebenar. Fala tattabi'us subul, jangan kamu ni turut jalan-jalan yang lain. Ya dai pai ดินทางในเส้นทางที่มันหลากหลายที่นอกเหนือจากเส้นทางของ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana jalan dalam dunia ni banyak, senang pendengar. Jalan dunia ni banyak, nak heret kok ni, nak heret kok ni, hak ni nak heret kok ni. Tapi ingatlah bahawa jalan hak Allah Ta'ala ni satu saja. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirat, mari dengan mufrad. Mufrad orang panggil kata kaput satu saja. Jalan yang satu saja. Tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat. Jalan Allah Ta'ala Allahu Akbar. Saja. Allahu Akbar. Wa yasluku maslaka ulin nuha wal absar. Jalanlah, usahalah jalan, jejak langkah orang yang bijak belum daripada kamu, orang yang cidik belum daripada kamu, jejak. Jangan duk bodoh tu orang yang bodoh. Sama ada orang belum daripada kamu ataupun orang yang semasa dengan kamu, jangan tu orang bodoh. Orang bodoh biasanya orang yang Imam Nawawi kata orang yang paling bijak, orang yang paling cergas sekali, orang hidup dalam dunia ini dengan banyak beribadat kepada Allah Ta'ala, dan juga sekadar untuk ibadat, untuk usaha segera nak pergi kepada hari akhirat. Tak ada bersungguh-sungguh nak cari benda dunia yang tidak punya manfaat. Tak ada. Ni orang yang bijak. Mana kata orang yang tongkan kam sebalik, orang yang lawan dia tu, orang yang tak bijak. Mana kata orang yang tergelar dalam dunia ini. Gelar dalam dunia ini. Allah tak peduli kepada ibadat kepada Allah Ta'ala, tak sungguh beribadat kepada Allah Ta'ala. Ni orang panggil kata orang yang kurang bijak. Seperti mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala raya. Wa aswabu tariqin lahu fi dhalik. Dan juga jalan yang paling betul sekali. Allahu Akbar. Dengar baik-baik. Jalan yang aswab, yang betul, yang baik, yang sahih, yang tutang sekali, iaitu jalan yang membawakan kamu kepada at-ta'addab bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin wa akramis sabiqin wal lahiqin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Allah, tak ada jalan lain. Ingatlah jalan mana yang paling baik sekali, yang paling betul sekali, yang paling benar sekali, yang paling soingam sekali, iaitu jalan mana saja yang heret kamu ni gi beradab dengan apa yang sahih daripada Nabi. Arai ka tam ti thuk tong ti rายงานถูกต้องหรือปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกต้องที่ถูกรายงานจากท่านนบี itu adalah sentang yang paling baik sekali. Jalan mana yang heret kamu marilah jalan ni, mari turut Nabi, itu jalan yang benar. Kena tengok isi pula. Tapi nak kata isi apabila kita tahu dah kata hajak kita, galak kita untuk kita beradab dengan adab Nabi SAW,
hidup seperti hidup Nabi SAW yang comel, yang baik, itulah adalah jalan yang sebenar. Ingat baik-baik. Mudah benar. Jalan mana yang orang paling kata lawannya dengan jalan Nabi SAW ataupun tak serupa dengan Nabi, itulah jalan yang paling gelawang sekali, yang sesat, yang buruk, yang jahat sekali. Waliyadzubillahi min dzalik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi wa annahu qala man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Allahu akbar. Habis tu jalan yang baik ini, Imam Nawawi ayat ni kata pakat tolonglah, hajak, heret, seru, pergi cari benda yang albir, benda baik, dan juga at-taqwa. Dan juga tolong. Dan kena tolong, heret orang pergi kepada jalan yang baik. Orang mengata semakin mana kita banyak tolong hamba Allah Ta'ala yang geleweng, yang sesak, yang tak ada ilmu, yang lalai daripada dunia ini, tapi kita tolong heret dia, tolong ajak dia, mari kembalilah kamu, mari cari Allah Ta'ala lah. Semakin mana kita tolong dia, semakin itulah Allah Ta'ala akan tolong kita juga, tolong kita. Kita duduk dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dalla ala khair. Dan juga Nabi kata, siapa yang tunjuk royak benda baik Allah. Islam mudah, senang pendengar. Ingat baik-baik, cara yang kita nak dapat pahala, ganjaran, pelebun daripada Allah Ta'ala, ataupun cara kita nak buat turkit, duit kandai, rap kamrai mahasa, cara Allah Ta'ala ni mudah dari Islam. Mudah. Hari ini lebih mudah lagi kerana kita ada teknologi, kita ada social media, kita ada Facebook, kita ada YouTube, kita ada Google, kita ada apa lagi? TikTok, kita ada Instagram, kita ada Line. Benda ini mudah sekali untuk kita buat perniagaan, turkit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar kita poh ayat Quran, sekadar kita hatanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekadar kita nasihat sedikit banyak dalam Line ataupun dalam Facebook ataupun dalam TikTok, kita tunjuk ataupun royak benda baik, pahala kita kalau ada orang ambil pergi amal dengan benda kita royak ni, boleh pahala 100%. Kerana Nabi kata, man dalla ala khair, pia royak benda molek kepada orang. Ikut nak royak dengan mulut sendiri depan dia, nak royak dalam Facebook, dalam sosial, dalam Line, benda baik, khairin, baik apa sahaja, falahu mithlu ajri fa'ilihi, bagi dia ataupun dia akan boleh pahala orang buat benda baik itu. Muhammad royak dalam Line hatta nasihat ataupun satu ayat kepada Luqman. Luqman pergi amal. Muhammad ni boleh pahala royak benda tu, dan juga boleh pahala hak Luqman pergi amal lagi. Boleh 100%, maimikan katuk bukprang, tak ada langsung. Subhanallah. Sama juga dengan orang yang royak benda jahat. Orang yang tunjuk benda jahat dalam sosial media hari ni. Tunjuk sebar benda tak molek, buka aurat. Dosa betul-betul. Dosa betul-betul. Kalaulah 1000 orang tengok benda yang dia buat jahat dalam sosial media, 1000 dosa yang dia dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga apabila benda jahat yang dia sebar dalam sosial hari ni, dia tak gabuh, dia tak lop, sama ada buka aurat, sama ada ramah tak molek, sama ada benda-benda jahat yang bersyirik ataupun maksiat kepada Allah Ta'ala dalam sosial media hari ni, kalaulah takdirnya kata dunia ini dia mati dengan benda itu duduk dalam Facebook, yang mana Facebook ini boleh jadi sampai lama-lamanya, walaupun kita dah mati, dosa akan jalan. Walaupun dia duduk dalam kubur. Walaupun dia duduk dalam kubur, dosa akan jalan. Kerana tak tahu kata berapa juta orang akan tengok, bahkan dunia ini akan tengok kerana Facebook, kerana internet adalah dunia. Kerana adalah masyarakat dunia, yang dunia boleh tengok. Orang duduk di Amerika boleh tengok Facebook kita, tengok Facebook, yang ni poh goning, sebar goning, tengok. Dosa. Habis itu senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ibu, bapa, saudara, saudari, adik kakak, abai-abai yang dikasihi sekalian. Yang orang pengen kata, yang sedia-sedia duk pakai internet, sosial media hari ni, sama ada platform mana-mana, Facebook baik, Line baik, Instagram baik, TikTok baik hari ini, yang mana perempuan kita, anak cucu, tina kita hari ini terlibat benar yang duk decok dalam TikTok. Hal ni benar yang kita kena kecek.
Dalam TikTok duk decok, duk buka aurat, tak pakai kubung, pakai yang terik. Ni waliyadzubillahi min zalik. Ingat baik-baik kata, hidup kamu dalam dunia ini ajal. Umur kamu dalam dunia ini adalah benda yang terhad. Kamnut dia right. Allah Ta'ala kamnut dah. Kerana Allah Ta'ala ni semasa kita duduk dalam rahim, cukup 4 bulan ataupun 120 hari, Allah Ta'ala suruh malaikat boh nyawa dan juga tanda 4 perkara. Di antara 4 perkara itu adalah ajal bi kasbi rizqihi wa ajalihi. Tanda ciada kata rezeki kita dalam dunia ni nak boleh buat apa? Ajal kita selama mana yang kita akan hidup dalam dunia ini ciada. Ingatlah kata dunia ini raumi wala camkat. Masa kita terhad mi wala camkat. Langcak tirau ta'bila selepas daripada kita mati, kena ingat kata masa ataupun hari yang kita mati itu, social media, Facebook kita, Line kita, IG kita ni tak mati tu kita. Kita dah mati, benda itu tak mati tu kita, akan hidup-hidup. Kalau benar baik, pahala akan sampai kepada kita. Kalau benar jahat, dosa akan sampai kepada kita, sehingga walaupun kita duduk dalam kubur, liyazubillahi min zalik, nasallallahu salamata wal afiyah. Habis itu kena bijak, kena cidik pakai. Kena bijak, kena cidik pakai benda-benda ini. Kita tak boleh nak menafi, nak participate. Right person kata Facebook tak boleh main, Line tak boleh main, IG tak boleh main. Kerana orang Yahudi tak boleh nak participate. Tapi bagaimana kita nak main dengan secara yang paling cidik sekali kita main benda-benda ini, jadi satu benda yang kita boleh buat perniagaan dengan Allah Ta'ala, kita boleh pahala yang banyak. Sebar benda baik, tunjuk benda baik, kita akan boleh pahala. Sama juga kalau buat benda jahat, boleh dosa. Habis itu hari ini boleh tengok anak cucu orang Islam sendiri, ataupun kita boleh panggil kata anak cucu Melayu, cidik kata cidik, tengok kepada mereka main internet pada hari ini. Tengok kepada dia, main Facebook, main biasa mana? Main Line, main biasa mana? Main IG, main biasa mana? IG ni ibu bapa tak kenal boleh jadi. Tapi anak cucu kita kenal. Kejanya anak cucu kita bagaimana? Tujuan apa main IG ni? Boramah. Boramah. Nak royak cara boramah. Boramah. Dulu ni main Facebook. Mula-mula timur dengan Facebook boramah. Orang tina, anak tina kita boramah. Kena tegur, kena sihat sikit. Awal tu baik. Tapi hari ni IG benar boleh boramah, duk boramah letus, dan juga dia boleh selok. Orang panggil kata boleh lock. Nak orang mana boleh tengok, orang mana tak boleh tengok. Sebenarnya Facebook boleh juga, tapi Facebook yang luah. Tapi IG ni, Instagram ni boleh buat. Semasa tu anak cucu kita, anak perempuan kita, anak tina kita, ataupun anak lelaki kita yang biasa belum daripada ni malu, tak say nak tak say nak boramah, tak say nak kenal, tak say nak orang tengok badan ataupun rupa dia, muka dia, tak. Tapi mari IG mula warning. Sifat malu kau tubik sikit. Ramai ya. Ramai biasa mana? Ramai biasa tak gerak. Ramai kerah. Tapi pada hari ni ibu bapa yang dikasihi sekalian, untuk kita khabar wideh kata anak kita hari ni duk mana? Dan juga kita duk mana? Kita ibu bapa duk mana, dan juga anak kita hari ni duk mana? Kadang-kadang anak kita jauh. Kita tak ada hamak. Hak ni kita kena kacak dengan betul-betul untuk kita nak baik sama. Hari ni mari TikTok program baru yang soho, yang dongdang, yang kena, yang terlebat pada raya yang telah lepas itu. Iaitu pasien decok, boramah, decok, dan juga ramah. Pasien ramah boleh gerak video. Tak di Instagram, IG tu boramah, pasien tak gerak. Video boleh juga belakang-belakang ni. Tapi mari cara internet dalam tosak baru ni, orang panggil kata TikTok. TikTok pasien mana? Pasien boh 60 winati. Seminit ya. Boleh lagu decok ratik. Boleh apa orang panggil kata, boleh orang panggil tu boramah, liklak macam-macam. Ramai anak perempuan kita hari ni duk decok dalam tu, subhanallah. Subhanallah, duk decok dalam tu. Kita tak khabar ibu bapa hari ni kita duk rumah, kita duk nasi, kita dah basuh pinggan, tapi anak kita duk decok dunia tengok. Dunia tengok, bukan sekadar kumpulan manusia tengok, tak, sedunia. Kerana benar ini dunia. Duk di Amerika boleh tengok, duk di Saudi boleh tengok, duk di Brazil boleh tengok, duk di mana Afrika boleh tengok. Internet adalah masyarakat dunia. Ibu bapa yang dikasih sekalian, kadang-kadang kita tak khabar anak kita duk decok duk apa.
Dan juga sifat kemaluan, sifat orang panggil kata sifat malu kau tubik, kau terlucut daripada anak perempuan kita. Sama juga lelaki. Sama juga untuk lelaki. Baru-baru raya baru ni basing bukan lepas basing selawat capur dengan dontri decok subhanallah. Selawat bila sallallahu alaihi wasallam. Boh dontri bila pelago dua tu. Boh ke selawat dengan dontri tak boleh duduk sekali kerana benda cuci dengan benda cemat tak boleh duduk sekali. Itulah dunia. Bagaimana kita nak cari jalan nak bijak, nak celat sekali, nak pahal sekali hakikat dunia, buat bala mana? Kerana lupa banyak. Tak kenal hakikat dunia, tak kenal kata kita mari sini buat gapo dan juga tak tahu kata kita nak gimana. Ni payah sekali. Duk besin tak beza dengan apa? Beza dengan orang yang kata mudah-mudahan ni kacak kasar-kasar, tak beza dengan binatang. Binatang tak tahu kata, buat baik boleh baik. Buat baik boleh syurga, buat jahat boleh neraka. Tak ada. Hari kiamat kena gimik balasan daripada Allah Ta'ala. Binatang tak tahu. Tapi Allah Ta'ala otak kepada manusia ni. Otak kepada manusia. Wa karramna bani Adam. Menghormat, memuliakan anak cucu ada dengan otak boleh mikir. Tapi tak mikir afala taqilun. Apa tak mikir afala taqilun. Banyak ayat yang Allah Ta'ala guna orang panggil kata istifham soalan dalam ayat Quran. Apa tak mikir, subhanallah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dan juga sedikit lagi untuk kita, ini mukadimah. Semua iman dan riwayat agak kata pada hari ini boleh hadir kita tak ada lah. Kita boleh hadir tak ada hari ini nak masuk hadis yang pertama kerana masa tinggal hanya beberapa minit, tak apa. Kita tak suruh ngaji banyak. Sejauhnya cukup lah. Pening pula dengan banyak-banyak. Tapi ini mukadimah yang Imam Nawawi kepada kita. Allahu Akbar. Kita khabar. Boleh jadi ke tak? Belum daripada kita dengar ni, kita lupa dunia. Kita lupa hakikat sebenar tujuan apa kita mari dunia. Boleh jadi. Boleh jadi. Saya pun boleh jadi. Lupa khabar ratik kerana iman yazid wa yanqus. Iman ada naik, ada turun. Apabila naik, kena Allah Ta'ala, dekat Allah Ta'ala, kena hakikat dunia, kena akhirat, kena ibadat kepada Allah Ta'ala. Apabila iman turun, kadang-kadang tak kena langsung. Allah Ta'ala tak khabar, tak ingat kepada Allah Ta'ala. Waliyazubillahi min zalik. Ingat baik-baik. Terosak kita yang kita main. Bateri dia penuh apa? 1%. Tanya kata kita duk pakai terosak kita ni, sehari ni, bateri kau turun tak? Kau turun. Email kita sebab bateri naik. Kalau cak, ya naik penuh. Kalau guna, orang yang kata kalau guna dia, kau turun. Habis tu semasa kita email kurang, kena cari jalan. Cari jalan nak buat mana email kita naik, menambah. Kita khabar, kita ingat kepada Allah Ta'ala. Ada. Beberapa sebab orang panggil kata asbabu ziyadatil iman. Sebab yang boleh menambahkan iman kita, anda pernah kenal. Sama ada dari Quran, sama ada melalui hadis Nabi. Yang mana ulama telah himpunkan satu kitab, orang panggil kata asbabu ziyadatil iman wa nuqsan. Wa nuqsanihi. Sebab yang boleh tambah iman dan juga sebab boleh mengurangkan, kurangkan iman kita. Ada, benar-benar. Habis tu, ini nak tunjuk kata Imam Nawawi, jazahullah khairan jazak. Terima kasih. Minta Allah Ta'ala balasan kepada dia dengan sebab dia mencetuhkan kita, membangkitkan kita daripada tidur, daripada melalaikan daripada Allah Ta'ala. Kita khabar kata hakikat sebenarnya kita hidup dalam dunia ini demi untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga patutnya kita bersungguh kepentingan dengan ibadat kepada Allah Ta'ala lebih banyak daripada benda lain. Bukan kata kita kata sakija, bukan kita kata asal nega, bukan kata kita asal lidah, tak. Tapi ibadat kena penreng lak, tereng entang penreng rang. Kerana reng lak ataupun cut prasong lak, tujuan asasi yang Allah Ta'ala jadikan kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut manhaj dia, cara dia tulis kitab ni bala mana. Sebagai tutup dan juga akan mula masuk hadis yang pertama. Faraitu an ajma' mukhtasaran min al-ahadith as-sahihah. Himpun sekadar kuasa daripada hadis, sekadar kuasa, sekadar mampu, sekadar yang dia ada, sekadar bagi atas sedikit ya, bukan terbanyak sangat dan juga bukan sikit sangat, tapi mukhtasar mengata sekadar. Himpun pilih daripada hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam demi untuk hadis-hadis ini yang dia himpun dalam kitab ini boleh nak tunjuk jalan tua dia pergi kepada hari akhirat
dan juga orang yang baca hadis ini boleh dapat adab, boleh hias adab, boleh mari paprung baiki adab dia, akhlak dia. Sama ada akhlak yang zahir, sama ada akhlak yang batin yang tak nampak tengok. Yang dalam akhlak yang zahir ni yang luar nampak dengan mata ke apa? Kegerakan kita, dan juga yang dalam itu seperti sifat ikhlas kita, tawakal kita, lemah lembut kita, tidak takabur, tidak dengki kepada orang lain. Ini adalah sifat yang berada di dalam. Dan juga sama juga kita ini adalah kita yang fipung hadis yang sakut dengan targhib wa tarhib. Targhib galak ke kita untuk kita buat baik, dapat balasan iaitu syurga, dan juga melarang ataupun cegah kita hak-ham kita tak buat benda jahat kerana wijauh daripada api neraka, wal iyad billahi min zalik. Ini kena atas hadis yang sakut dengan zuhud, hadis yang sakut dengan katklau nufus, tazkiyatun nafsi, tarbiyah diri, tarbiyah hati kita, baiki akhlak kita, menyuci hati kita, ทำความสะอาด ทำความสะอาด apa หัวใจของเรา dan juga ilaj, dan juga hati yang sakit kadang-kadang mari kita fabak sama. Hadis semua ni Imam Nawawi nak kata, hadis semua yang himpun dalam kitab ini boleh nak cuci hati kita, หัวใจของเรา dan juga boleh nak apa? Nak orang panggil kata raksa, orang panggil kata nak fabak hati kita menjadi hati yang sehat semula. Hati kita sedang pendengar dia ada 3 jenis. Hati yang haid, hati yang hidup. Hati yang marid, hati yang sakit. Hati yang ketiga, hati yang hati yang mati, hati yang tak hidup, yang mapuh roh. Kita kena cek hati kita balas mana pada hari ini. Kalau hati kita hayyun hidup, alhamdulillah, usahalah cari jalan hati kita hidup semua. Kalaulah hati kita hati yang sakit, waliyadu billahi min zalik, cari jalanlah hati kita ni klik mari sihat, mari cergah mula. Kalaulah hati kita mati, waliyadu billahi min zalik, minta doa kepada Allah Taala, hati klik mari sihat semula, dengan secara cepat. Kerana bahaya. Hati yang mampu ni bahaya. Bahaya sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dan juga gapo lagi? Wasiyanatul jawarih. Dan juga jaga body kita, jasad kita, tubuh badan kita. Allahu Akbar. Kerana hadis-hadis yang Imam Nawawi ni ada juga hadis yang menjadi hiasan luar kita ini. Perdak pada painok rangkai kong rawi dicomel, cantik, balas mana? Hajar belakang. Allahu Akbar. Dan juga Imam Nawawi kata, aku tak ada ambil hadis mana bubuh dalam kitab ini, melainkan hadis itu adalah hadis yang sahih nyata. Sahih yang cacing. Dan juga tambah hadis beberapa hadis yang sahih daripada kitab-kitab yang lain selain daripada Bukhari dan juga selain daripada Al-Imam Muslim. Dan juga bab kebanyakan yang Imam Nawawi tak nama bab. Bab ni orang panggil kata balas mana bab, nama tajuk bab itu. Kerana di bawah bab ni dia ada hadis, hadis. Tapi mulai nak hadis, mana hadis, Imam Nawawi nak hadis lepas itu tu tak nama bab dulu. Seperti hadis bab yang pertama, bab al-ikhlas wa ihdarun niyyah. Bab yang sakut dengan keikhlasan dan juga kena ada niat setiap kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada amalan, sama ada perbuatan perkataan kita. Kita pasti kena ada niat, kena ada ikhlas. Kebanyakan selepas daripada tak nama bab, wari ayat Quran dulu. Wari ayat Quran dulu. Dan juga ayat Quran kadang-kadang wari ayat Quran sudah, wari makna sedikit. Tujuan gapo wari ayat Quran ni untuk munasabah, patut masuk dengan nama bab ni, tujuan gapo wari. Seperti bab ikhlas tadi, wari ayat Quran kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kadang-kadang wari ayat satu ayat saja, kadang-kadang wari 2 ayat, 3 ayat. Bak ni wadi gaya la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan juga ayat yang ketiga, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Ayat 3 ayat ni yang kita akan belajar pada minggu depan insya-Allah subhanahu wa taala. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Imam Nawawi kata wa idza qultu fi akhir hadis, apabila hadis mana ku wari dalam kitab ini, wari hadis sudah habis hadis tu, aku ayat kata muttafaqun alaih, guna kalimah muttafaqun alaih. Wipahalah kalimah muttafaqun alaih itu adalah hadis yang riwayat sama oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab kedua-duanya. Yang mana kitab kedua-duanya, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim
adalah kitab hadis yang paling sahih sekali selepas daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quranul Karim. Dan juga akhir sekali, dia harap balas mana? Harap gapo balas mana? Wa arju in tamma hadzal kitab ay yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairat. Kalaulah sempurnanya kitab ini, tuhawi kitab ini sempurna, sudah molek, mintalah dia boleh manfaat kepada orang yang nak kebaikan. Tunjuk orang pergi kepada kebaikan. Dan juga jauh daripada benda-benda yang jahat, benda-benda yang binasa, jauh. Ni tujuan, niat dia. Niat tujuan kitab ini, orang yang mai baca dia boleh nak heret orang baca pergi kepada benda yang baik. Dan juga boleh nak menjauhi ataupun heret orang baca dia jauh daripada benda yang jahat dan juga benda yang binasa, al-muhlakat. Allah, jangan baiknya keharapan Imam Nawawi. Dan juga aku minta wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu, minta daripada kita sedang pendengar. Dengar malam Imam Nawawi akhir sekali 3 baris akhir ni, dia minta daripada kita. Aku minta lah saudara mana yang baca kitab aku ini, sama ada baca semua, sama ada bi syai'in minhu, sekadar sikit pun, minta doa kepada aku tek. Ayad'u li, minta doa kepada Imam Nawawi tek. Dan juga minta doa kepada dua ibu bapa Imam Nawawi, doa kepada masyayikh, tok guru Imam Nawawi, dan juga orang yang Imam Nawawi kasih, dan juga orang Islam semua. Wa 'alallahil karim i'timadi wa ilaihi tafwidi wa istinadi wa hasbiyallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini semuanya muqaddimah bagi kitab Riyadhus Salihin bagi al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka kita akan berdoalah, ya Allah, minta Allah Taala ampunkan, minta Allah Taala wirahmat kepada al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan juga wirahmat dan juga keampunan kepada dua ibu bapaknya, keampunan kepada masyayikh, tok gurunya, dan juga keampunan dan juga rahmat kepada orang yang Imam Nawawi kasih dalam hidup dia dulu, dan juga semuanya orang Islam. Ya Allah, mintalah kitab ini adalah kitab yang baik, kitab yang beri manfaat kepada kita, kitab yang kita boleh manfaat yang banyak, dan juga kita boleh beramal dengan kitab ini. Dan juga mintalah pahala-pahala amalan mana yang kami ambilnya daripada kitab ini, mintalah apabila kami amalkan dengan dia, mintalah pahala itu sampai kepada tuan kitab dia, penulis dia, iaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya Allah, rahmatlah kepada Imam Nawawi dalam kubur, janganlah ataupun menjauhilah dia daripada azab-Mu. Ya Allah, mintalah semuanya kitab al-Imam An-Nawawi dapat boleh manfaat yang besar kepada umat Islam, dan khususnya dan juga orang Islam ataupun pelajar-pelajar yang sudi sanggup nak mempelajari akan kitab-kitab dia, seperti mana Imam Nawawi telah harap setiap kali dia tulis kitab, dia harap kata kitab ini akan boleh beri manfaat kepada orang yang baca dia, orang yang mempelajarikan dia, orang yang mensebarkan dia, dan juga orang yang membacakan dia. Ya Allah, mintalah dia adalah orang yang salah satu orang yang kasih kepada Nabi, orang yang suka berkhidmat kepada sunnah Nabi SAW, dan juga Allah harap dia adalah golongan orang yang boleh bangkit bersama dengan Nabi SAW, dan juga kami juga yang sudi-sudi suka sekarang ni untuk cita-cinta untuk mempelajari akan sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Jadilah kami ini seorang yang kasih kepada Nabi, seorang yang kasih kepada sunnah Nabi, seorang yang kasih kepada hadis Nabi SAW, seperti mana Imam Nawawi kasih kepada Nabi, kasih kepada sunnah dan juga hadis Nabi SAW. Dan juga lah haraplah hati kami kasih kepada Nabi lebih aula ataupun lebih mendahului daripada semua manusia dalam dunia ini, seperti mana Nabi minta kepada kita, iaitu hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Dan juga akhir sekali mintalah wifak kami ini semua yang suka kepada sunnah Nabi, mempelajari sebar sunnah Nabi ini, jadi salah satu orang yang kasih kepada Nabi. Akhir sekali kita boleh bersama dengan Nabi pada hari kiamat, seperti mana Nabi SAW sebut, fa innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasih. Tak ada orang mana yang kita kasih sekali, Allah dan juga Rasul dan juga ibu bapa kita dan juga anak-anak kita yang lain. Itulah kita pada hari ini dengan kita mensyarahkan muqaddimah
daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin bagi al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka cukup sekadar ni, insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan ruangan ataupun perjumpaan kita, halaqah kita yang ketiga. Kita akan terus menerus masuk bab yang pertama, iaitu babul al-ikhlas wa ihdarun niyyah. Bab yang sakut dengan ikhlas yang penting sangat kepada kita. InsyaAllah kita sama-sama mengikuti ruangan sunnati, iaitu sunnah Nabi SAW. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمع